Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah ucapkan kepada semua anak-anak pelajar tahun 2. Apa khabar anak-anak? Ustazah mendoakan kamu semua sentiasa diberkati dengan kesihatan yang baik sepanjang minggu ini. Baiklah, pada hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita dengan subjek akidah. Jadi, anak-anak pelajar boleh buka buku teks muka surat 28. Okey. Ustazah telah dimaklumkan oleh ustaz kamu bahawa kamu telah belajar apakah itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan? Jadi, hari ini ustazah akan menyambung subtopik baru dengan tajuk sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah ulang lagi sekali. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sifat mustahil ni bermaksud sifat yang memang takkan mungkin Allah ada sampailah dunia kiamat. Sebab sifat mustahil ni akan menunjukkan serba sedikit kelemahan dan kekurangan yang Allah ada. Sedangkan Allah itu tiada kekurangan dan kelemahan. Allah itu sangat berkuasa. Ingat tu anak-anak, Allah sentiasa berkuasa. Okey? Jadi, hari ini Ustazah akan terangkan beberapa sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sifat yang pertama adalah adamun. Ustazah ulang lagi sekali. Adamun. Okey. Adamun ni adalah perkataan bahasa Arab. Jadi, adamun ni membawa maksud tiada. Okey, bila Ustazah kata tiada bermaksud tak wujud. Tak ada pun dekat dunia ni, tak ada kat alam semesta, tak ada dekat mana-mana. Jadi, kenapa kita katakan sifat adamun ni adalah sifat mustahil bagi Allah SWT? Sebab, kalaulah Allah ni tiada, macam mana kita ni boleh wujud? Sedangkan kita ni adalah ciptaan Allah SWT. Adik-adik boleh fikir tak? Kalaulah Allah ni tiada, macam mana pokok boleh ada? Macam mana alam semesta boleh ada? Macam mana matahari boleh ada? Sebab semua tu Allah yang cipta atas muka bumi ini ni. Okey? Sebab tu kita katakan adamun tu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sebab tanpa Allah tak akan adalah wujudnya semua alam semesta ke atas muka bumi ni. Tak adanya sistem suria, tak ada pokok, tak ada sungai, tak ada gunung, tak ada apa-apa. Okey? Sifat mustahil yang kedua adalah hudusun. Apa anak-anak? Hudusun. Okey. Hudusun ni bermaksud baharu. Okey, baharu ni maksudnya baru dilahirkan, baru dibuat, baru dicipta, baru diwujudkan. Jadi, kenapa kita kategorikan hudusun ni salah satu daripada sifat mustahil Allah? Sebab kita dah tahu Allah ini dah sejak azali lagi dah wujud. Cuba adik bayangkan, Allah sebagai pencipta kita, kenapa kita boleh katakan ada benda lain dulu yang wujud sebelum Allah? Sedangkan Allah yang mencipta kita. Contohlah, Ustazah bagi contoh. Kalau kita kata Allah tu, Allah tu baru wujud je semalam. Tak kepelik, sedangkan Allah itu Maha Pencipta. Jadi, macam mana benda yang baharu boleh mencipta benda yang dah ada dekat dunia ni? Adik-adik boleh nampak tak kat situ pelik? Jadi, kita tak bolehlah kata Allah tu bersifat baharu. Sebab, kita tak boleh katakan apa yang mencipta kita tu salah satu perkara yang baharu. Allah tu dah lama dah wujud. Cuma benda tu kita tak boleh fikir dengan manusia. Kita tak boleh fikir menggunakan akal fikiran manusia lah, sebab itu membatasi fikiran kita. Tapi kita mesti percaya yang Allah itu sejak azali lagi dah wujud, bukan bersifat hudusun. Okey? Sebab kalaulah Allah itu baru, takkanlah umat-umat yang dah dulu zaman tu beribu boleh ada macam tu. Betul tak anak-anak? Betul kan? Okey. Jadi itulah bermaksud baru. Baru tu maksudnya baru wujud, baru ada. Macam tu. Kita tak boleh kata Allah macam tu lah. Allah, kita mesti percaya Allah itu
bukan bersifat hudusan. Allah tu dah lama dah ada. Sejak azali lagi dah ada. Okey? Baiklah, Ustazah bergerak kepada sifat mustahil yang seterusnya, iaitu fana'un. Apa anak-anak? Fana'un. Okey. Fana'un di situ membawa maksud binasa. Binasa ni bermaksud boleh dihapuskan, boleh dimusnahkan, boleh dilesapkan, boleh dihancurkan. Dan kita boleh menggunakan sesuatu untuk membinasakan dia. Adik-adik boleh bayang tak? Allah yang ada kuasa yang sangat besar, yang memang tak ditandingi siapa-siapa, kita boleh kata kalau Allah ni binasa. Salah lah. Okey? Allah mustahil ada sifat fana'un, iaitu binasa. Sebab itu akan menunjukkan ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah. Sedangkan Allah itu dah wujud sejak azali lagi. Maksudnya tak ada apa-apa pun wujud sebelum Allah tu. Allah je wujud dulu, lepas tu barulah Allah menciptakan segala sistem suria, planet, pokok-pokok, manusia, umat-umat terdahulu. Okay. Even negara orang yang terkuat sekalipun tak boleh binasakan Allah. Tak boleh. Kita tak boleh binasakan. Sebabnya kuasa Allah tu tak boleh ditandingi oleh mana-mana kuasa manusia sekalipun. Secanggih mana sekalipun teknologi manusia tu, sekuat mana pun manusia tu, masih lagi tidak boleh menandingi kuasa Allah. Sebab tu kita katakan fana'un, iaitu binasa, merupakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada anak-anak faham setakat ini? Okey, Ustazah cuba teruskan lagi dengan sifat mustahil yang seterusnya, iaitu mumasalatuhu lil hawadisi. Okey, kat situ dia katakan mumasalatuhu lil hawadisi ni bermaksud bersamaan Allah Subhanahu Taala dengan yang baharu. Okey, adik-adik mesti ingat, kita ni tak boleh nak menyamakan Allah tu dengan mana-mana perkara. Tak kisahlah perkara tu lama ke, benda tu lama ke, baru ke, sedang-sedang ke, tak boleh. Sebab Allah ini tak ada siapa yang boleh. Allah ni tak sama macam kita. Faham tak? Sebab Allah ini ada pencipta kita. Kenapa kita nak katakan kita ni sama macam Allah? Sedangkan kita ni ada kelemahan. Tapi Allah tak ada pun kelemahan. Okey? Kat situ. Okey, saya minta maaf. Sebab video tiba-tiba terputus. Ada sedikit gangguan teknikal. Tapi tak apa. Ustazah akan cuba teruskan lagi video Ustazah pada pagi ini. Dengan sambungan seterusnya lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya adalah qiyamuhu ta'ala bighairihi. Saya ulang lagi sekali. Qiyamuhu ta'ala bighairihi. Okey, qiyamuhu ta'ala bighairihi ni bermaksud berdiri Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain. Okey, dekat situ bermaksud dia nak katakan Allah ini ada sokongan ataupun ada bantuan yang membantu Allah membina segala alam semesta ni. Sedangkan kita tahu bahawa Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdirinya dengan sendiri. Okey, berdirinya dengan sendiri tu bermaksud dia tidak perlukan sokongan, tidak perlukan bantuan maupun pertolongan daripada mana-mana pihak ataupun mana-mana makhluk ciptaannya. Sebab Allah itu boleh buat segala benda yang Allah nak dengan sendirinya. Tak perlu bantu siapa-siapa pun. Okey? Ustazah boleh bergerak pada sifat seterusnya. Okey? Okey, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya adalah ta'addudun. Okey. Ta'addudun tu bermaksud berbilang-bilang. Okey. Dekat sini, apabila Ustazah kata berbilang-bilang, bermaksud lebih daripada satu. 2, 10, beribu, berjuta, berbilion. Itu maksud dia berbilang-bilang. Okey. Tapi, kita sebagai agama Islam mesti percaya bahawa Allah takkan pernah ada sifat ta'addudun.
Sebab apa? Sebab Allah hanya satu sahaja dalam dunia ni. Tak ada. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah atas dunia ni. Okey. Kalau adik tengok agama lain, macam agama Cina ke, agama Hindu, agama Buddha, tengok. Diorang ada puja. Puja matahari, angin, pokok, laut, sungai dan macam-macam lagi Tuhan. Tapi tu pegangan diorang, tu pegangan agama diorang. Jadi kita tak boleh lah kata, Tuhan memang Tuhan ada satu je lah. Okey, memang Tuhan ada satu, tapi itu adalah pegangan kita. Pegangan agama diorang lain, okey? Jadi kita kena hormat lah. Okey, tapi kita sebagai umat Islam mesti percaya bahawa ta'addudun merupakan sifat mustahil bagi Allah. Tak ada mana-mana Tuhan pun selain pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, okey? Agama diorang, agama diorang. Agama Islam, okey? Kita tak boleh mencampur adukkan kepercayaan kita dengan kepercayaan agama diorang. Sebab itu adalah dua perkara yang berbeza. Okey? Okay, Ustazah bergerak kepada sifat mustahil yang seterusnya, iaitu ajizun. Okey. Ajizun itu bermaksud lemah. Boleh tak kalau kita nak kata Allah Subhanahu Taala itu bersifat ajizun? Tak boleh anak-anak pelajar. Sebab cuba kita fikirkan balik. Kalaulah Allah ini bersifat lemah, macam mana Allah boleh timpakan musibah kepada kaum-kaum Nabi yang terdahulu tu, yang ingkar kepada perintah Allah? Contohnya, Tuhan turunkan bala, Tuhan runtuhkan bangunan, Tuhan balikkan bumi, Tuhan tenggelamkan satu kampung tu disebabkan mereka ingkar dengan arahan Tuhan, mereka menolak ajaran Nabi. Itu tak menunjukkan sifat yang lemah. Itu adalah kekuasaan Allah yang tak ada siapa pun atas muka bumi ni dapat menandingi kekuasaan Allah. Itu adalah salah satu bukti lah yang menunjukkan bahawa Allah tak mungkin bersifat ajizun, iaitu lemah. Okey? Ustazah bergerak kepada sifat yang seterusnya, iaitu karahatun. Okey. Karahatun ini membawa maksud benci. Okey. Benci kat situ membawa maksud Allah ini membenci sesuatu perkara. Okey. Sememangnya kita fikirlah. Okey. Kalau kita buat dosa ke, contohnya kita buat dosa dengan dahaga kepada mak ayah kita. Okey, kita memang itu adalah satu dosa. Tetapi Allah bukan bersifat karahatun benci. Sebab kalaulah Allah ni bersifat karahatun, dah lama dah orang-orang yang membuat dosa tu terus dapat dosa. Maksud saya, terus dapat bala. Terus dia dapat balasan yang setimpal dengan apa yang orang buat. Tapi kenapa Tuhan tak turunkan? Sebab Tuhan masih lagi bersifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bersifat penyayang kepada umat-umat mereka. Sebabnya Tuhan ni nak bagi peluang kepada mereka untuk berubah ke arah yang baik. Maksudnya tak ada lah kalau kita buat salah terus je kena musibah, terus je kena balasan. Itu akan menyebabkan umat makin membenci lah kepada Allah. Tapi tak, Allah tak akan bersifat karahatun. Malah Allah ni bersifat penyayang kepada umat-umatnya, masih lagi memberi puan. Tu maksud dia. Kenapa tu maksud dia karahatun tu? Karahatun tu benci. Dia nak katakan Tuhan ni bila umat dah buat kesalahan sikit terus je benci. Oh tak, Tuhan bukan macam tu. Walaupun umat kat dunia ni banyak sangat buat salah, tetapi Tuhan masih lagi bersifat pemaaf. Okay, masih lagi akan memaafkan dosa-dosa mereka sebelum pintu taubat tutup lah. Okay? Okay. Sifat yang seterusnya adalah jahlun. Okay, jahlun tu membawa maksud bodoh. Okay, maafkan Ustazah. Okay, jahlun tu bermaksud bodoh lah. Okay, kalau kita katakan Allah ni bersifat jahlun, ada tak siapa-siapa yang dapat fikirkan untuk mencipta buah? Contohlah, kita tengok atas muka bumi ni, bermacam-macam jenis buah, bermacam-macam jenis haiwan, bermacam-macam jenis pokok, gunung lah,
Kita tengok macam-macam buah. Ada buah durian, rambutan, manggis, macam-macam bentuk, macam-macam warna. Pokok ada besar, ada kecil, ada macam-macam jenis. Tengok haiwan. Ada besar, ada kecil. Ada macam-macam warna, ada macam-macam jenis haiwan. Itu ke salah satu ciri-ciri orang yang bodoh? Bukan, anak-anak. Itu adalah salah satu tanda kebijaksanaan Allah yang sangat menakjubkan, anak-anak. Okey. So, termaktublah bahawa jahlun tu memang sifat mustahil lah bagi Allah SWT. Takkanlah Allah tu bersifat jahlun. Sebab kalau Allah bersifat jahlun, takkanlah Allah mampu untuk mencipta alam semesta yang ada pelbagai jenis, apa orang kata, keajaiban dan keunikan mereka tersendiri yang kita sendiri pun tak boleh nak menggambarkan kecantikan dan keindahan alam tu dengan kata-kata. Okey, anak-anak boleh faham? Okey, Ustazah bergerak pada sifat seterusnya iaitu mautun. Macam biasalah, mautun tu macam yang adik-adik tahu, iaitu mati. Adik-adik kena faham, Tuhan ni adalah Maha Pencipta. Jadi, kita dah belajar banyak sifat-sifat wajib Allah. Wujud, kidam, baqa', okey. Dan dengan segala-segala sifat wajib tu menunjukkan Allah ini memang tidak akan mati sampai bila-bila. Okey, sebab mati ni hanyalah untuk kepada ciptaan ataupun sesuatu benda yang lemah, yang ada kelemahan. Contohnya manusia, haiwan, tumbuhan. Okey. Semua ada kelemahan dan ada kekurangan. Sebab itulah mautun tu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sebab kita tahu Allah itu ada banyak kekuasaan, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. So, benda tu memang mustahil lah kalau kita kata Tuhan tu ada sifat mautun. Lagipun, kalaulah Tuhan tu ada sifat mautun, maksudnya dunia ni pelik lah. Faham tak, anak-anak? Okey. Ustazah, okey. Mautun tu bermaksud, okey, mati ni bermaksudnya, matilah maksudnya benda tu dah tak akan wujud lagi. Kita tak boleh percaya bahawa Allah tu ada sifat mustahil. Tuhan tu tak ada sifat Tuhan tu ada sifat mautun. Sebab kalaulah Tuhan tu boleh mati, habis tu mesti kita akan tertanya, macam mana Tuhan tu boleh mati? Apa yang menyebabkan Tuhan tu mati? Sedangkan kita tahu Tuhan tu tak ada sifat binasa, fanaun. Okey, jadi sebab bilanya sesuatu tu mati, mesti ada sesuatu yang dapat membinasakan dia. Okey, jadi bila kita tahu dah Tuhan merupakan sesuatu benda yang tak boleh binasakan, maksudnya Tuhan tu tak boleh matilah. Okey, ada boleh faham tak? Okey, Ustazah rasa sampai situ sahaja penerangan Ustazah tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Taala. Okey, sebagai ulasan, Ustazah boleh katakan sebenarnya sifat mustahil ni adalah lawan kepada sifat wajib. Contohnya, kita tahu sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud. Bermaksud ada. Okey, so sifat mustahil dia adalah adamulah, tiada. Bermaksud Allah ni mustahil untuk tak wujud atas muka bumi ni. Okey? Ustazah rasa sampai situ sahaja perkongsian Ustazah melalui video ini. Ustazah minta maaf atas serba kekurangan dan atas kesilapan tutur kata sekiranya tergores perasaan. Okey, kalau anak-anak pelajar tak faham apa yang Ustazah cuba sampaikan melalui video ini, anak-anak boleh cuba untuk tanya Ustazah secara personal lah, luar daripada grup kelas lah. Okey, Ustazah akan cuba balas pertanyaan anak-anak dengan segeralah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.